Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hazelina dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya ialah Joanna Wong Yun Yi dan juga ahli kumpulan saya Ellen Lau Ying Hui. Kami akan membentangkan tentang tugasan yang ketiga bagi subjek RBTS 3093. Selepas kami menganalisis semua kaedah, strategi dan juga teknik pengajaran, kami telah memilih 6 pendekatan yang amat sesuai dengan RPH yang kami pilih. Tetapi disebabkan oleh kehendak soalan, kami hanya memfokuskan pembelajaran aktif dalam RBT sebagai satu main point untuk penerangan RPH kami. Dalam RPH yang kami pilih ini boleh dikira amat lengkap kerana ia meliputi 5 frasa dengan sangat sempurna, iaitu seinduksi, frasa imajinasi, frasa perkembangan, frasa tindakan dan juga akhir sekali adalah frasa penutup. Kelima-lima frasa ini dijalankan secara berturut-turut dan ada berkaitan antara satu sama lain supaya anak murid kami boleh lebih menguasai tentang isi kandungan dan juga isi pembelajaran yang mereka pelajari pada hari ini. Okey, sekarang saya akan masuk langkah yang pertama dulu, iaitu tentang seinduksi. Pada bahagian seinduksi, pembelajaran aktif dalam reka bentuk dan teknologi ini boleh lihat dari segi semasa guru sedang menunjukkan satu gambar tentang dapur tradisional dengan dapur moden seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Gambar yang sebelah kiri adalah dapur tradisional, manakala sebelah kanan adalah dapur moden. Guru menunjukkan gambar dapur tradisional dan dapur moden ini melalui PowerPoint. Seterusnya, guru akan meminta murid-murid untuk memberi pandangan mereka tentang perbezaan kedua-dua dapur ini dan semua murid digalakkan untuk memberi pandangan masing-masing selepas berbincang antara satu sama lain. Dengan ini, pembelajaran aktif telah menjadi realisasi apabila murid diberikan peluang untuk berinteraksi dengan isi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Ini juga menggalakkan mereka mengembangkan pengetahuan melalui perbincangan antara satu sama lain dan bukan hanya mereka memainkan peranan untuk menerima pengetahuan secara pasif sahaja. Mereka juga digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam PDPC guru. Secara tidak langsung, ini juga boleh membolehkan murid mempelajari dengan lebih banyak perkara dan menyimpangkan informasi yang lebih lama dan sentiasa mengemas kini pengetahuan sendiri. Dan seterusnya mereka juga akan berasa seronok dalam PDPC yang disampaikan. Pembelajaran aktif dalam reka bentuk dan teknologi ini juga amat menekankan gaya pembelajaran. Cara penyampaian guru ini amat sesuai untuk murid yang bergaya pembelajaran jenis visual kerana guru telah menunjukkan gambar untuk memberikan peluang kepada murid untuk membezakan perbezaan antara kedua-dua dapur ini. Seterusnya, kita juga boleh mendapati adanya pendekatan konstruktivisme dalam bahagian seinduksi ini. Bukan sahajalah pembelajaran aktif dalam RBT. Pendekatan konstruktivisme dalam seinduksi ini boleh dilihat dari dua segi. Segi yang pertama adalah pengetahuan yang sedia ada pada murid. Untuk menggunakan pendekatan konstruktivisme ini,
Sebenarnya, sebagai seorang murid, dia perlu ada pengetahuan yang sedia ada dulu, secara ringkas sahaja, dan seterusnya mereka akan mencerna idea tersebut berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sedia ada pada mereka sendiri. Sebagai contoh, murid-murid telah ada pengetahuan yang sedia ada tentang struktur dapur moden. Dapur moden bermaksud dapur yang sekarang yang ada di rumah kita sendiri, dan dan guru juga akan meminta murid untuk membayangkan tentang perkembangan struktur dapur moden pada masa yang akan datang. Maksudnya mereka boleh bayang dulu apa yang akan wujud pada dapur moden yang ini wujud di rumah mereka ataupun dapur mereka untuk memudahkan kerja memasak mereka. So di sinilah wujud juga pendekatan kajian masa depan secara tidak langsung lah. Dan seterusnya, semasa murid-murid menjawab soalan guru akan menganalisis dan membetulkan jawapan mereka dan mengkaitkan jawapan mereka dengan pembelajaran pada hari ini. Dan seterusnya kita akan lihat tentang segi yang kedua tentang pendekatan konstruktivisme ini. So, disebabkan oleh pendekatan konstruktivisme ini, dia merupakan satu pengajaran yang lebih berpusatkan kepada murid. Maksudnya, guru akan bersoal jawab dengan murid dan supaya murid boleh terlibat secara aktif dan mengkaitkan pembelajaran dahulu dengan yang baru. Maksudnya mengkaitkan pengetahuan yang sedia ada pada mereka dengan ilmu yang baru tentang pembelajaran yang ini disampaikan oleh guru pada hari ini. Murid digalakkan untuk menggunakan minda mereka secara aktif untuk mencapai kefahaman terhadap maklumat baharu. Maksudnya mencerna idea lah. Mereka mencerna idea melalui imajinasi dan juga proses saling mempengaruhi dengan berkongsi idea masing-masing. Mereka akan aktif memperkembangkan idea masing-masing berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang telah sedia ada. Maksudnya struktur tentang dapur di rumah masing-masing lah. Dan kelebihannya adalah murid boleh menguasai kemahiran sosial sebab mereka boleh berinteraksi ataupun bergaul antara satu sama lain untuk mencerna idea. Selepas itu, kita akan masuk langkah yang pertama, iaitu tentang frasa imajinasi. Pembentangan yang seterusnya akan disambungkan oleh ahli kumpulan saya, Eling Lau Ingui. Dalam fasa imajinasi, kita boleh memerhatikan bahawa adanya gabungan antara pendekatan objektivisme dengan pembelajaran aktif. Dalam proses ini, guru akan merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Ini bermaksudlah guru akan menerangkan maksud alat penjimat masa dan memberikan contoh. Dalam proses ini, murid juga akan melibatkan secara aktif, yaitu murid hendaklah memahami dan menganalisis segala maklumat yang disampaikan dan memberikan contoh yang lain tentang maklumat yang diperoleh daripada penerangan guru. Guru akan menentukan objektif yang mahu dicapai. Selepas penerangan guru, aktiviti yang berunsur pembelajaran kontekstual dan pembelajaran aktif telah dijalankan. Dalam aktiviti ini, teknik bermain sambil belajar telah digunakan dan pelajar akan melakukan cabut inti dalam kotak dan mengenal pasti sesuatu bahan tersebut adalah alat penjimat masa atau tidak dan menerangkan kegunaannya.
Selepas proses pengenalpastian, peta minta ID alat penjimat massa akan dilengkapkan dan murid akan membentangkannya. Dalam proses ini, guru hanya menjadi fasilitator, yaitu memberikan bimbingan sahaja, tetapi bukanlah memberi jawaban. Guru akan memberikan beberapa tips untuk merangsang minta murid. Sebagai contoh, semasa murid tidak dapat mengenal pasti sama ada alatan tersebut ialah alat penjimat massa atau tidak, guru boleh bertanya murid tentang ciri yang ada pada alat penjimat massa dan murid dapat mengenal pasti alat penjimat massa berdasarkan ciri yang disebut. Seterusnya, fasa pengembangan. Dalam fasa ini, pembelajaran aktif telah terlibat, yaitu murid akan belajar melalui multisensory yang akan memenuhi gaya pembelajaran murid yang berbagai. Antara sensor yang akan digunakan adalah telinga, yaitu mendengar, mata, melihat, dan tangan untuk melakukan amali. Dari segi mendengar, video penghasilan pizza akan dipaparkan supaya murid akan mempelajari sesuatu melalui video tersebut, yaitu melalui melihat dan juga mendengar. Dari segi melihat, guru akan memberikan beberapa contoh sebagai demonstrasi supaya minta murid dapat dirangsang dan mengetahui cara untuk menghasilkan pizza cut Manila. Akhirnya, melakukan, yaitu hands-on. Murid akan mencantumkan pizza bahan dasar pada pizza cut Manila yang kosong dalam kumpulan. Dalam proses ini, murid akan menggunakan kreativiti sendiri untuk menghasilkan pizza. Akhirnya, fasa tindakan. Dalam fasa ini, pembelajaran berasaskan amali telah digunakan. Murid akan mempraktikkan teori dalam kehidupan sebenar, yaitu murid akan menggunakan ketuha untuk menghasilkan pizza. Dengan ini, ingatan pelajar dapat diperkukuhkan kerana multi-sensory telah digunakan sepanjang PDP. Semasa proses ini dijalankan, pelajar akan melakukan interaksi secara meluas bersama guru dan rakan kerana proses ini dijalankan secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan murid dapat menjadi scaffolding untuk membolehkan perkembangan kognitif pelajar. Pembintangan kami sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.